Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 29 Januari 2021. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 31.58 juta ringgit di bawah bantuan prihatin COVID 2.0 bagi tujuan pengagihan bakul makanan kepada kumpulan sasar yang terkesan di negeri ini. Peruntukan yang turut melibatkan golongan B40 itu akan memanfaatkan 315,000 ketua isi rumah. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pengagihan bakul makanan secara berperingkat telah dimulakan pada Selasa lepas. Bantuan sama telah diagihkan pada tahun lepas dan sehingga kini sebanyak 322,749 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar di seluruh negeri. Sementara itu, sebanyak 282 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 48,019 kes. 3 kematian direkodkan, iaitu 2 di Lahad Datu dan 1 di Keningau. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan daripada kes positif yang dicatatkan, sebanyak 187 kes berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 63, saringan kluster sedia ada 7, saringan masuk kerja 4, saringan perkeso 1 dan lain-lain kategori 20. Sejumlah 2,647 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 792 orang di hospital, 1,836 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam, manakala 19 orang di pusat tahanan sementara dan penjara. Dalam perkembangan lain, sebanyak 63 sekatan jalan raya telah dilaksana melibatkan pemeriksaan 39,562 buah kenderaan. Daripada jumlah itu, 74 kenderaan diarah berpatah balik. Tiada tangkapan dibuat namun 38 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 22 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 10 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Sementara itu, untuk Parlimen Beluran, sebanyak 15,500 bantuan bakul makanan fasa kedua mula diagihkan semalam kepada ketua isi rumah di kawasan tersebut. Ia antara usaha pejabat Parlimen Beluran dalam membantu rakyat luar bandar yang terjejas akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 sejak 13 Januari lalu. Setiausaha politik kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan Iswan Haji Sonteng yang mewakili Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata bantuan diagihkan secara berperingkat kepada penerima di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun melibatkan Sugut, Telupit dan Labuk. Agihan pertama di kawasan Dun Sugut melibatkan 5,470 penerima dari 86 buah kampung termasuk 328 penduduk di Pulau Jambongan. Bagi Dun Telupit, bantuan diagihkan kepada 4,814 penerima, manakala Dun Labuk 5,500 penerima. Bantuan yang terlibat seperti beras, kopi, mihun, mi, gula, tepung. Ada 9 item semua dengan garam lah semua untuk bakul makanan ni. Yang ini sekali dengan banjir untuk Parlimen Beluran. Sekali PKP dengan banjir untuk yang banjir baru-baru inilah. Beliau ditemui RTM ketika menyampaikan bantuan bakul berkenaan kepada ketua isi rumah di Dewan Kampung Timbulus Paitan. Dalam pada itu, Iswan berkata bagi ketua isi rumah yang tercicir menerima bantuan tersebut boleh mengemukakan permohonan kepada pejabat Parlimen Beluran. Di Papar pula, seramai 130 nelayan menerima bantuan bakul makanan melalui program Yadim Peduli Menyantuni Nelayan. Program tersebut antara misi murni Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah dalam membantu golongan terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Syukurlah dapat bantuan dari kerajaan, dapat juga ringankan beban belanja. Berapa hari ini pun orang pergi laut kurang-kurang dapat. Kami rasa senang hati lah, juga ada juga menambah. Tidak berkurang lah juga belanja untuk seminggu atas bantuan yang dia bagi.
Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kawasan Papar, Madik Siadek, turut menzahirkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan kepada nelayan di kawasan berkenaan. Ia sangat dihargai kerana dapat membantu mereka yang terkesan pendapatan ekoran pandemik COVID-19. Saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kehadiran pihak daripada Yadim kerana memberi sumbangan berupa barang bakul makanan. Saya rasa sumbangan ini sangat diperlukan oleh nelayan di dalam menghadapi ancaman penyakit COVID-19. Sementara itu, Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki berharap sumbangan tersebut dapat meringankan beban nelayan tempatan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mudah-mudahan sumbangan ini dapat meringankan beban yang terpaksa ditanggung oleh nelayan lah. Jadi inilah keprihatinan kerajaan untuk membantu masyarakat dan kita mau sumbangan ataupun bantuan ini terus sampai ke lapangan. Katanya sumbangan seumpama akan diteruskan bagi memastikan bantuan sampai terus ke lapangan. Sebelum ini, Yadim turut menyerahkan bantuan bakul makanan di daerah Kuala Penyu dan Pitas. Ketika vaksin masih belum diperoleh, para pesakit yang disahkan positif COVID-19 memerlukan kekuatan semangat untuk melawan jangkitan. Ia boleh dilakukan dengan sikap tenang dan berfikiran positif. Inilah yang dilakukan sekeluarga di Putatan sehingga berjaya mengatasi penderitaan dan cabaran sepanjang dijangkiti virus berbahaya ini. Segalanya bermula 24 Disember tahun lalu apabila salah seorang ahli keluarga disahkan positif kemudian menjangkiti 8 yang lain. Wartawan Nirona Newman ada butirannya. Cabaran bermula apabila anak sulung kepada pasangan Maruf Ismail dan Juliana Tinggal, Marlia, 32 tahun, disahkan positif COVID-19. Dalam tempoh 14 hari, 8 lagi anggota keluarga disahkan positif, iaitu kedua ibu bapa bersama 6 anak yang lain. Mereka disahkan positif COVID-19 pada 6 Januari 2021. Bagaimanapun, hanya Maruf sahaja dirawat di hospital. Seorang anaknya Nur Zulaika dirawat di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC, manakala yang lain menjalani kuarantin di rumah. Antara gejala yang mereka rasai ialah demam, batuk-batuk dan sesak nafas. Begitu baik oleh yang lainnya, di mana mereka walaupun saya berjauhan sama orang kan, tapi layanan diorang sama petugas-petugas hospital cukup memuaskan. Doktor sentiasa menghubungi saya dalam masa pagi sekali dan petang sekali lah. Maruf dirawat di unit rawatan rapi Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu selama seminggu. Yang penting di sini semangat kena kuat, mental lah. Mental kita kena relax. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Kita cuba perangi dia, lawan penyakit tu. Kita boleh sembuh. Jadi semangat tu kena ada lah dalam diri setiap ahli keluarga dan saling bantu bagi motivate. Sementara itu, Nur Zulaika mengakui panggilan video bersama keluarga menjadi pembakar semangat selama dirawat di PKRC. Saya melalui video call, WhatsApp, tanya kabar macam mana. Macam beliau saya di hospital kan, tanyalah. Sebab kita pun risau, tanya keadaan dia macam mana. Kadang kami video call saja. Keluarga ini disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 14 Januari lalu. Sebagai bekas pesakit COVID-19, Nur Eva pula merayu agar masyarakat tidak menyisihkan mereka. Itulah tanggapan-tanggapan negatif masyarakat adalah pembawa COVID. Dipulaukan oleh masyarakat sekeliling. Mau turun kerja pun rasa was-was. Mereka tidak minta dijangkiti. Janganlah kita sisihkan mereka. Sebaliknya, kita jadikan iktibar untuk kita hindari pandemik COVID-19. Patuhi SOP, kita jaga kita. Nirona Newman, Berita RTM. Seramai 49 orang pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah pada Selasa lalu. Ia hasil pemeriksaan terhadap 114 warga asing dalam operasi tersebut. Pengarah Imigresen Sabah Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin dalam kenyataannya memaklumkan seramai 29 orang daripadanya merupakan warga Filipina manakala 20 orang lagi warga Indonesia.
Kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu masuk dan tinggal di Malaysia tanpa pasport atau pas yang sah. Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu tinggal lebih masa selepas tamat tempoh pas dan Peraturan 39B Peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar syarat pas. Kesemua tahanan ditempatkan di pusat kuarantin dan transit Depot Imigresen Papar sebelum ditahan bagi tujuan pengusiran di Depot Imigresen yang sama. Jabatan Imigresen Sabah memberi amaran kepada warga asing, khususnya parti, supaya tidak menceroboh penempatan awam, terutamanya tanah simpanan kerajaan untuk dijadikan penempatan sehingga mewujudkan kluster setinggan. Seorang lelaki ditangkap polis kerana melakukan pecah rumah di Luyang, Kota Kinabalu sekitar 1.30 tengah hari Rabu lepas. Suspek 38 tahun yang merupakan warga tempatan didapati mempunyai 3 jenayah lampau berkaitan dadah. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji memberitahu RTM, anggota polis yang sedang membuat rondaan berjaya memberkah suspek yang sedang bergelut dengan pemilik di luar rumah untuk melepaskan diri. Menurut ACP Habibi, berdasarkan laporan mangsa, suspek dijumpai berada di tingkat 2 rumah berkenaan sebelum bertindak melarikan diri bersama 2 beg galas milik mangsa. Beg tersebut mengandungi sebuah komputer riba, 3 telefon bimbit, 3 jam tangan dan mata wang asing dengan jumlah keseluruhan dianggarkan RM13,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sekian berita Pagi Sabah bagi edisi kali ini. Teruskan menonton RTM untuk laporan berita terkini. Utamakan SOP di mana sahaja anda berada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan. Salam hormat dan jumpa lagi.